وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ni tuan-tuan kita dapat bertemu lagi. Dan malam ni sebenarnya kita dah masuk ke tajuk baru dah, iaitu Manaqib Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kesuap apa saya tak perasan lah dalam buku tu tuan-tuan. Cuma sebelum kita nak baca Manaqib, kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, saya nak ambil sikitlah masa, barangkali dalam 15 minit lebih kurang, nak sentuh sedikit berkenaan dengan bulan Rejab yang kita masih lagi berada di dalamnya, walaupun dah masuk dekat nak ujung Rejab dah tuan-tuan. Bulan Rejab ni tuan-tuan adalah salah satu bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Tapi malangnya tuan-tuan, hari ini bila sebut bulan Rejab, kita sebut bulan-bulan haram, generasi kita pada hari ini dah makin meninggalkan kemuliaan bulan-bulan ni. Bahkan anak-anak kita, generasi muda yang ada hari ini tuan-tuan, kalau kita suruh dia bilang bulan Islam, inilah bulan Muharram, Safar ni, kita kata cuba sebut bulan-bulan Islam, dia kena menyanyi dulu, baru boleh habaq bulan-bulan Islam ni. Pasal tak guna tuan-tuan, lupa dah. Jadi kalaulah sampai bulan Islam pun mereka tak berapa nak ingat tuan-tuan, kalau kita tanya bulan-bulan haram, lagi mereka tak tahu tuan-tuan. Sedangkan kemuliaan bulan-bulan haram ni tuan-tuan sabit dalam Al-Quran, iaitu tuan-tuan boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah nak habaq kat kita dalam ayat ni, dalam setahun Allah tetap dah ada 12 bulan. Sejak daripada Allah cipta alam ni lagi, Allah dah buat lagu tu dah. Daripada 12 bulan tu Allah pilih ada 4 bulan, minha arba'atun, arba'ah 4. Allah pilih 4 bulan hurum. Kita masalahnya yang menyebabkan orang tak berapa tahu ni, kita terjemah hurum tu, kita kata bulan-bulan haram. Haram ni orang Melayu terjemah apa tuan-tuan? Tak boleh. Haram tambah jadah pula, satu lagi jahanam tu tuan-tuan kan. Sebenarnya makna al-ashhurul hurum ni ialah bulan yang dihormati, bulan yang mempunyai kehormatan, bulan mulia. Paling senang kita nak kata bulan-bulan ni ialah bulan mulia. Macam kita sebut tanah haram lah. Tanah Mekah tu kita kata tanah haram. Haram tu makna apa tuan-tuan? Tanah tu tanah, kita cuma suci paling tidak kita katakan. Tanah yang dihormati, yang mempunyai kemuliaan. Sebab tu bila tanah tu mulia, Mekah ni tuan-tuan, kita nak pi nak kepak pokok pun tak berani. Salah. Nak pi duk
kacau binatang-binatang yang ada di sana pun salah, tak boleh. Niat nak buat jahat pun tak boleh di Mekah ni tuan-tuan. Dan oleh kerana tanah Mekah ni tanah yang dihormati, tanah mulia, maka Allah Subhanahu wa taala bagilah kelebihan. Jadi kalau tak ada kelebihan langsung, apa artinya kemuliaan yang ada pada tanah Mekah? Mesti ada kelebihan yang tak ada pada tempat-tempat lain yang kurang kemuliaan dia berbanding dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Apa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita umat Islam bila kita pergi ke Mekah? Setiap kebajikan yang kita buat di tanah haram Mekah, kita akan dapat 100,000 kali ganda apapun amalan yang kita buat berbanding kalau kita buat tempat lain. Kita sembahyang duha di tanah haram Mekah 100,000, macam kita salat di tempat lain 100,000. Tak kira lah di masjid ke ataupun di mana-mana kawasan tanah yang dia tanah di sana, tanah haram tu tuan-tuan. Terpuasa sehari di tanah haram tak sama dengan nilai di sini. 100,000 Allah bayar. Sama ada pahala, dosa pun sama juga. Allah akan gandakan balasan kepada kita di hari akhirat kelak 100,000 juga tuan-tuan. Tu saya nak peringatlah orang isap rokok di sana, peringat sepuntung isap rokok kacau orang tuan-tuan, 100,000 puntung. Kalau dia isap 10 puntung tuan-tuan, juta. Buat main tuan-tuan di sana tak boleh. Jadi itu tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita sebut bulan-bulan haram, bulan haram ni ada 4. Minha arba'atun hurum. Yang pertamanya ialah bulan Rejab yang kita ada ni. Bulan ni dipanggil bulan haram. 2, bulan Zulqa'dah. Budaklah tuan-tuan, kalau kita tanya ada bulan Zulqa'dah tu bulan berapa? Oh jam tuan-tuan, nak habaq tak boleh. Bulan berapa? Tang mana duduk pun dia tak tahu. Kita kena abang Zulqa'dah ni duduk lepas Syawal. Sebab mereka tahu Ramadan dengan Syawal inilah 2 bulan yang berbaki yang ramai orang tahu lagi tuan-tuan. Hak lain kelam. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ni 4 bulan yang dipanggil sebagai Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kita semua rasa mulia bulan-bulan ni. Kita kena besarkan kedatangan bulan-bulan ni. Sebab tu orang Arab dulu tuan-tuan, orang-orang Arab Quraisy, hatta bukan Quraisy, semua yang duduk di tanah Arab yang dahulunya menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka sangat jaga bulan-bulan haram ni. Walaupun mereka dah tinggal dah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi tang bulan haram mereka jaga tuan-tuan. Mereka tak akan perang bulan ni. Mereka tak akan ganggu orang bulan ni. Orang boleh pergi berniaga dengan aman dan damai sebab kawak pun jadi baik bulan-bulan ni tuan-tuan. Kawak bila tengok ada kafilah dagang mana lalu mai bulan ni, dia kata nasib baik hang mai bulan ni, tidak mampu. Mereka jaga bulan tu. Mana-mana perang yang berlaku dalam bulan haram, nama pun berubah. Jadi perang Fijar dipanggil perang-perang terus. Perang yang melampaui batas. Ada unsur keganasan, jahat perbuatan menyerang orang dalam bulan haram ni tuan-tuan. Tak boleh. Sehinggalah mai zaman Islam pun sama lah. Cuma adalah sedikit khilaf para ulama tentang hukum perang dalam bulan haram macam mana keadaannya. Tapi yang kita nak ambil pada malam ni tuan-tuan, apa yang kita kena, cara mana kita nak muliakan kedatangan bulan haram berdasarkan ayat Quran yang kita baca tadi. Allah kata minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu, yakni memuliakan kedatangan bulan-bulan haram itu adalah ajaran agama yang lurus, ajaran agama kita. Kita kena berasa mulia macam kita main Ramadan lah tuan-tuan. Bila main Ramadan berasa tak tuan-tuan, kata ni Ramadan ni rugi tak buat kebajikan. Kalau ada orang buat tak kenalah bulan-bulan Ramadan, kita akan tegur dia. Kita ni bulan puasa ni, kita kata. Pasal apa? Kita tahu mulia dia. Dia tu pun tahu. Tapi bulan haram kita tak berasa. Lah kita kena kembalikan semula perasaan tersebut bila datang bulan-bulan haram ni tuan-tuan. Allah sambung lagi,
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka bila mai bulan-bulan haram ini, tanggungjawab kita ialah, Allah kata, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram. Jangan menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan haram. Apa makna tak menganiaya? Jangan zalim pada diri kita bulan-bulan haram. Apa makna dia? Jadi kita nak faham, kita kena rujuk apa kata ulama tafsir kita. Saya rujuklah sebuah kitab, tuan-tuan, iaitu kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Qurtubi kata lagu ni, tuan-tuan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram ni, birtikabidz dzunub, dengan melakukan dosa. Jangan buat dosa bulan ni. Bukan makna bulan lain boleh, tapi bila mai bulan-bulan haram ni, kita lagi-lagi tak boleh buat dosa. Kena jaga diri kita, jangan buat kezaliman pada diri kita. Sebab bila kita buat dosa, kita akan kena hukum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Imam Qurtubi kata, fayudha'ifu fihi al-'iqab bil 'amali sayyi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan balasan di hari akhirat kelak bila kita buat jahat, bila kita buat suatu dosa dalam bulan haram itu. Tak sama. Dosa kita akan berganda-ganda. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hukum. Sebab apa? Kita buat dalam bulan-bulan yang dimuliakan, yang dihormati, bulan yang disuruh kita muliakan, tiba-tiba kita buat dosa lebih kurang ya bulan itu. Dosa berganda bulan itu. Kama yudha'ifu thawab bil 'amali salih, kata Imam Al-Qurtubi. Sebagaimana juga kalau kita buat pahala, buat kebajikan bulan ni, buat ibadat, buat amal salih, apa saja amal salih yang kita buat, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Jadi bulan ni, yang inilah cara kita nak muliakan kedatangan bulan haram, iaitu dengan kita kena tanam doktrin bagi masyarakat kita, anak kita. Contohnya, tuan-tuan, kita tanam dalam hati anak kita, ni bulan haram dah ni, kalau buat dosa, dosa berganda Allah hukum kamu. Kalau kamu buat baik, Allah akan lipat gandakan pahala kamu. Jadi anak kita pun, kalau kita berjaya lah, kalau kita tanam ulang dan ulang, lagi dan lagi, sampai dia rasa bila ni rejab, dia nak buat dosa, dia takut, dia nak buat kebajikan, kalau dia tak buat, dia rasa dia rugi sebab pahala banyak, dan dosa pun akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayang, kita masjid ni kan, kita berjaya ni, kumpulkan masyarakat kita, bagi mereka tahu, bagi mereka dengar, ulang tiap-tiap tahun, macam kita duk ulang Isra' Mi'raj ni. Isra' Mi'raj, apa nama, hijrah, kan kita duk ceramah sampai budak mana pun tahu. Pasal kita duk ulang. Masjid buat ceramah, surau buat ceramah, radio ada, TV ada, tak berhenti-berhenti ustaz sebut. Jadi orang tahu lah. Tapi bulan haram, tak ada siapa sebut. Bila tak ada siapa sebut, tuan-tuan, menyebabkan lama-kelamaan orang tak tahu. Orang hilang syariat membesarkan dan memuliakan kedatangan bulan-bulan haram itu. Jadi ni kerja siapa, tuan-tuan? Kerja kita semua, terutama pihak masjid. Yang jaga masjid, Allah bagi amanah jaga masjid, dia kena masuk dalam kalender dia. Oh, tahun depan masuk bulan Rejab, sebelum Rejab lagi dah buat dah. Panggil orang mai ceramah, panggillah tok guru mana apa, supaya bila tok guru habang, ustaz-ustaz kita pakat cerita, orang baru selang setahun, 2 tahun, mungkin makan 2-3 tahun. Tapi kalau duk ulang-ulang, orang akan rasa, oh ni bulan haram, tak boleh buat, kesalahan. Dan inilah Islam. Islam ni memang mai, tuan-tuan, nak mengajak masyarakat untuk jadi baik. Apa saja yang kita buat, tuan-tuan, semua syariat Islam ni nak bagi orang jadi baik. Bila ada bulan-bulan haram ni, orang akan bertambah baik. Pasal apa? Orang sedar, oh ini bulan kena buat kebaikan, bulan tak boleh buat jahat. Bila kita tinggal, orang buat sewenang-wenang 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 3 bulan ni peluang lagi. Ni Rejab dah nak habis. Okey, tuan-tuan. Jadi orang dulu, tuan-tuan, masyarakat kita dulu ni, mereka puasa. Orang tua-tua dulu puasa Rejab, cukup jaga. Sehinggalah mai pemikiran kata bid'ah puasa Rejab. Bid'ah ni. Tambah pula puasa bagi penuh bulan Rejab ni, itu bid'ah. Habis orang pakat tinggal sikit demi sedikit. Saya nak buat sedikit ya kesimpulan ibadat puasa bulan Rejab ni, tuan-tuan. Para asatizah
yang duk ceramah, duk abang tak ada kelebihan bulan Rejab, tak payah puasa, tidak ada ibadat kecuali puasa Isnin, Khamis, puasa hari putih. Sebenarnya tuan-tuan, ustaz-ustaz ni depa keliru dengan amalan-amalan dalam mazhab al-Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Balik pada Saudi tuan-tuan. Saudi bermazhab apa? Mazhab Hanbali depa di sana. Jadi dalam mazhab Hanbali memang ada amalan-amalan tertentu yang dalam mazhab Syafi'i ini sunat, depa kata tak ada. Dia anggap itu sebagai bid'ah. Macam contohnya, saya bagi contoh yang pertama, qunut subuh. Kita mazhab Syafi'i sunat kita baca qunut subuh tiap-tiap hari. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bid'ah qunut subuh hari-hari itu. Samalah juga dengan puasa Rejab. Puasa bulan Rejab ni tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i sunat. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, puasa hari-hari itu dianggap sebagai bid'ah. Kita bukan mazhab Imam Ahmad, kita mazhab apa di sini? Kita mazhab Syafi'i. Bila kita bermazhab Syafi'i, kita kena tengoklah fatwa mazhab Syafi'i yang dipakai pendapat mazhab Hanbali buat apa. Jadi ustaz-ustaz balik pada sana tu tuan-tuan, depa mungkin lupa location kot. Masa balik mai tu duduk ingat dia duduk di Saudi lagi. Dia balik mai padahal duduk di Tasik Junjung ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i, saya bagi satu contoh fatwa daripada Ibnu Hajar Al-Haytami yang saya baca dalam kitab dia Fathul Mubin Syarah Arba'in Nawawi. Dia sebut lagu ni tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qila minal bid'i shaumu Rajab وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فَاضِلَةٌ. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada orang kata, dia kata waqila, ada orang kata puasa Rejab ni bid'ah. Dia kata tak betul pendapat tersebut. Orang hak fatwa kata bid'ah puasa Rejab ni, itu salah, tidak benar sama sekali. Bal huwa sunnatun fadilah. Bahkan berpuasa dalam bulan Rejab ini tuan-tuan, kita perbanyakkan puasa dalam bulan Rejab ini adalah sunat yang sangat mulia. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita kembalikan balik puasa. Dan puasa ni tuan-tuan, kelebihan dia bila kita puasa ni lebih menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Lidah kita nak cakap benda tak elok, tak boleh. Nak tinggi suara pun tak boleh. Mata kita jaga, tangan kita jaga. Tujuan kita nak berhidup benda ni tuan-tuan, kita nak kembalikan kemuliaan bulan Rejab dan juga bulan-bulan haram yang lain. Perbanyakkan puasa dalam bulan ni. Masih walaupun berbaki tak berapa hari dah, yang tak sedap, lah ada peluang lagi. Buat ibadat puasa sebanyak-banyaknya yang boleh. Hatta dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, boleh kita berpuasa penuh pun boleh, cuma disyaratkan kita mampu, tidak menyusahkan diri kita sampai kita puasa Rejab sebulan, nanti Syaban puasa lagi, masuk Ramadan masuk hospital terus. Itu tak boleh lah. Rujuk fatwa-fatwa ulama seperti Syekh Atiyah Saqar, dia sebut dengan jelas dalam mazhab kita ni sunat kita puasa, hatta puasa penuh sekalipun dibenarkan. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, bukan nak berhenti lagi, kita nak masuk tajuk berkenaan dengan sahabat yang ketiga pada malam ni, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey tuan-tuan, tengok kitab kita tuan-tuan, bab manaqib Uthman bin Affan Abi Amr Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yahfir bi'ra rumah falahul jannah. Fahafaraha Uthman wa qala man jahhaza jaysh al-usrati falahul jannah fajahhazahu Uthman. Imam Bukhari mula tajuk pun panjang, nak terus nak habaq ni kelebihan ni tak ada tandingannya, melainkan hanya ada kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, iaitu bab kelebihan Uthman bin Affan Abu Amr Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggali telaga rumah, nama telaga tu telaga rumah di Madinah Al-Munawwarah, baginya syurga
telaga itu digali oleh Uthman. Maknanya Imam Bukhari rahimahullahu taala nak letakkan terus dalam kepala kita ni, hak kita nak bercakap ni tuan-tuan, confirm ahli syurga. Jangan duk kata tak tahuan pada Sayyidina Uthman bin Affan. Kadang-kadang ahli-ahli sejarah ni tuan-tuan, dia tak faham bila tak meletakkan adalatu sahabah, kebaikan para sahabat, keistimewaan, kelebihan. Kak Osman dia boleh kritik lebih kurang macam dia kritik ahli politik zaman law. Tuan-tuan nak kritik Tok Guru Haji Hadi Awang, sila, tak ada masalah. Sebab dia bukan sahabat Nabi. Taklah sampai tara tu, walaupun orang yang sealiran dengan Tuan Guru Abdul Rahim marahlah, biasalah akan marah. Tapi taklah sampai jatuh menyebabkan kekufuran pada pihak kita. Ni Sayyidina Uthman ni sabit bahawa dia ni memang ahli syurga dah. Barang siapa yang menggali telaga rumah, falahul jannah. Yang gali tu siapa dia? Uthman itulah yang gali tuan-tuan. Mana yang telah pun membeli telaga tersebut, dihadiahkan kepada umat Islam. Nanti kita cerita tajuk tersebut dalam kuliah kita yang seterusnya insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sesiapa yang mempersiapkan tentera usrah, jaisul usrah, usrah ni makna susah, payah, waktu kesusahan melanda menimpa umat Islam, Nabi panggil para sahabat, suruh derma, siapa boleh persiapkan angkatan tentera ini, baginya syurga, kata Nabi SAW. Fajahhazahu Uthman, orang yang bertanggungjawab mempersiapkan kelengkapan untuk tentera-tentera yang akan dibawa ke medan Tabuk, orangnya ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai Nabi kata dengan ucapan yang sangat tinggi darjatnya kepada Sayyidina Uthman. Barangkali kita akan tengok dalam hadis-hadis selepas daripada ini tuan-tuan. Okey, kita baca hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-44 malam ni tuan-tuan. Itu baru tajuk bab kita berkenaan Sayyidina Uthman bin Affan. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان ابن عفان. قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي ابن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. Daripada Abu Musa al-Asy'ari, hadis ini sebenarnya kita dah sebut dah sebelum daripada ni pun. Kita baca lagi bila tiba fadilat Sayyidina Uthman ni tuan-tuan. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkan aku untuk menjaga pintu kebun itu. Tiba-tiba datang seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Baginda bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira dengan syurga untuknya. Rupa-rupanya orang itu ialah Abu Bakar. Setelah itu datang pula seseorang lelaki lain meminta izin untuk masuk. Baginda bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira dengan syurga untuknya. Rupa-rupanya orang itu ialah Umar. Setelah itu datang pula seorang lelaki lain meminta izin untuk masuk. Baginda diam seketika, kemudian bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira dengan syurga untuknya atas ujian yang akan menimpanya. Rupa-rupanya orang itu ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Asim tersebut,
bahawa Nabi SAW duduk di kawasan yang mempunyai air dan lutut atau kedua lutut baginda terbuka. Apabila Uthman masuk, baginda SAW menutupnya. Jadi ini tuan-tuan hadis yang kita dah sentuh dah dulu, iaitu hadis yang ke-23 dulu. Kita sebut sikit je lah, khususnya tentang Sayyidina Uthman. Jadi cerita dia ringkasnya ialah satu hari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dia nak khidmat kepada Nabi SAW. Hari itu dia azam nak khidmat kat Nabi SAW. Kebetulan hari itu Nabi ni ada mesyuarat dengan beberapa orang ahli jawatan kuasa mesyuarat Nabi, iaitu 3 orang tadi itulah, Abu Bakar, Umar dan Uthman, yang dilakukan di tempat tertutup, di kebun kurma di Madinah Al-Munawwarah yang ada pintu. Nak masuk dalam tu kena ada pagar, ada pintu, baru boleh masuk. Jadi dialah penjaga pintu tersebut. Jadi bila mai orang pertama, dia tengok dari dalam ni tak nampak, minta izin nak masuk, Nabi SAW izinkan, dan Nabi kata izinkan dia masuk dan bagi tahu kat dia bahawa dia ahli syurga. Itu berita gembira untuk dia. Abu Bakar orang yang pertama. Kali kedua pun macam tu juga. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kali ketiga ni tuan-tuan, bila sebut orang yang ketiga nak masuk, Nabi tahu dah orang yang ketiga tu siapa dia. Nabi kata izinkan dia masuk dan beritahu kepada dia berita gembira juga bahawa dia juga akan masuk syurga esok di hari akhirat kelak. Cuma dia akan terima satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malapetaka yang akan berlaku dalam hidup dia, tapi dia akan masuk syurga juga. Jadi hadis ni tuan-tuan, dari sudut Nabi SAW ni, para ulama bila bincang tentang perkara-perkara ghaib, perkara ghaib ni ada jenis. Hak pertama ialah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada Nabi tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan sebagainya. Itu cerita ghaib, cerita siapa pun tak tahu, tapi diberitahu oleh Nabi SAW melalui perkhabaran wahyu. Benar ghaib, benar tak apa. Bukan ada kita buat kajian ni tuan-tuan hari ni, bukan boleh tentu betul ke tak betul. Kita tak pasti betul ke tidak. Tadi saya dengar saya saja ada dengar ceramah tentang asal usul orang Melayu. Hebat orang Melayu ni. Cuma saya nak abang kata tuan-tuan, satu hak confirmnya yang dibagi tahu melalui kajian yang dibuat oleh para pensyarah, profesor ni, orang Melayu ni kok mana pun keturunan ni balik pada tuan-tuan dulu Jakun tuan-tuan. Hak tu dengar orang Melayu Jakun, orang Melayu sebut Jakun, dekat pada tu itulah Tok Wan kita, dia kata. Kok mana pun orang Melayu ni kan. Dan orang Melayu ni hebat rupanya. Di dunia ni bila kira-kira ada 400 juta kata pensyarah yang buat kajian tu. Ada sampai ke Afrika orang Melayu. Ada Red Indian tu pun ada darah Melayu juga. Wallahu a'lam lah, saya nak confirm 100% bukan ada wahyu yang abang. Tapi hak Nabi SAW cerita tentang perkara-perkara dulu yang berlaku, yang mai daripada wahyu, kita kena terima, kena beriman kepadanya. Itu perkara ghaib jenis yang pertama. Perkara ghaib yang seterusnya tuan-tuan ialah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW, benda yang akan terjadi semasa hidup Nabi SAW. Zaman Nabi SAW lagi benda tu akan berlaku, dan berlaku sungguh. Contohnya masa perang Badar, contohnya tuan-tuan. Nabi SAW sampai awal di kawasan peperangan Badar tu, Nabi pergi tunjuk kat para sahabat, ni hadza masra'u fulan, ni Abu Jahal akan mati tahun ni, Uqbah bin Abi Mu'aid akan mati. Nabi tunjuk satu-satu tempat. Kata para sahabat, tak berganjak sikit pun. Tang mana Nabi SAW tunjuk, tang itulah tempat kebinasaan dan kematian orang-orang Quraisy yang dulunya adalah penentang kuat Nabi SAW di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu benda yang Nabi bagi tahu jadi di zaman Nabi SAW lagi. Ada lagi jenis yang lain, macam yang ni,
iaitu Nabi SAW memberitahu perkara ghaib yang akan berlaku setelah kewafatan Nabi SAW. Banyak yang tu tuan-tuan. Salah satunya macam contoh yang Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni. Nabi habaq bahawa dia adalah orang yang akan masuk syurga. Tu benar ghaib lah, siapa boleh habaq ahli syurga tuan-tuan. Ahli syurga, tapi ada ujian besar yang akan menimpa dia. Banyak Nabi sebut kat dia berkenaan dengan peristiwa besar yang akan berlaku dalam hidup Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai Nabi SAW kata, esok ni wahai Uthman, engkau akan dipakaikan dengan pakaian baju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ialah khilafah, akan dilantik menjadi khalifah umat Islam satu hari nanti. Kalau ada orang main nak cabut baju tu daripada kamu, jangan bagi dia cabut. Dia suruh dia letak jawatan. Pemberontak-pemberontak yang main daripada Kufah, main daripada Mesir, tuan-tuan, mereka ni lah bawa cerita yang bukan-bukan, memburuk-burukkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tuduh Uthman dengan pelbagai tuduhan buruk dalam pemerintahan dia, tak adil lah itu, ini mereka tuduh dia. Akhirnya mereka main pemberontak ni puluhan ribu, main kepung rumah Sayyidina Uthman, suruh dia letak jawatan semua. Tapi Nabi pesan dah kat dia, jangan duk letak jawatan. Yang ni lah yang berlaku dalam peristiwa ni lah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, sehingga akhirnya tuan-tuan, setelah 12 tahun dia memerintah umat Islam, dan di zaman pemerintahan dia banyak negara-negara Islam yang dibuka sebelah-sebelah, dipanggil negara ma wara'un nahr. Negara-negara seperti Azerbaijan, negara-negara hak sebelah-sebelah sana pula bunyi tan tu tuan-tuan, semuanya masuk ke dalam agama Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Masa tu depa main tuan-tuan nak tuntut dia serahkan jawatan, dia tak layan tuan-tuan. Sehingga akhirnya Sayyidina Uthman bin Affan mati terbunuh, syahid dia, dibunuh oleh pemberontak yang mai kepung rumah dia. Kemudian akhirnya depa cuba masuklah rumah dia, bunuh dia ketika mana dia sedang berpuasa dan dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Isteri dia cuba nak selamatkan dia, putus tangan isteri dia ni beberapa kat anak jari ni. Mati Sayyidina Uthman, terbunuh di rumah dia ketika dia membaca Al-Quranul Karim di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi Nabi SAW bayangkan dalam hadis Nabi SAW ni, hadis yang benar-benar berlaku, terjadi seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sebab tu bila jadi, Uthman tak panik. Dia tahu dah, hak Nabi abang kat dia dulu ni. Jadi bila kita baca sejarah tuan-tuan, hidup percaya orang duk tuduh Sayyidina Uthman, tuduhan ni tidak adil, mengutamakan ahli keluarga dia, guna duit Baitul Mal sewenang-wenangnya, macam-macam tuduhan yang diberikan kepada Sayyidina Uthman, tanpa mereka tahu kedudukan Uthman pada pandangan Nabi SAW dan juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hampa duk komplain tak tu pasal ni ahli syurga yang telah sabit dalam hadis-hadis Nabi, bahkan dalam Al-Quran, bahawa dia adalah salah seorang ahli syurga yang telah confirm, tak ada siapa boleh tarik dah tuan-tuan. Okey, hadis yang ke-45 pula. Qala hadatsani Ahmad ibnu Shabib ibni Sa'id qala hadatsani abi an Yunus qala ibnu Shihab akhbarani Urwah anna Ubaidullah ibn Adi ibn al-Khiyar akhbarahu anna al-Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman bin al-Aswad bin Abd Yaghuth qala ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك قال يا أيها المرء قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك
فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت بلى قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar menceritakan bahawa Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad berkata, apa yang menghalang kamu daripada menegur Utsman berkenaan saudaranya Al-Walid? Ramai orang bercakap mengenainya. Azan kan? Okey, sila dulu azan tuan-tuan. Allah
Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa as-salat. Okey, kita baca baliklah hadis tadi tuan-tuan. Apa yang menghalang kamu daripada menegur Uthman berkenaan saudaranya Al-Walid? Sayyidina Uthman ni, dia ada seorang adik lah, saudara kandung dengan dia, saudara seibu, bukan seibu sebapa. Jadi Sayyidina Uthman lantik Al-Walid bin Uqbah ni menjadi gubernur, menjadi menteri besar lah tuan-tuan, menggantikan tempat sahabat Nabi yang merupakan salah seorang ahadul asharati al-mubasysyirin bil jannah. Salah 10 orang sahabat tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni antara tuduhan-tuduhan lah yang dikenakan kepada Sayyidina Uthman sebab lantik adik-beradik dia. Tapi ada sebab Sayyidina Uthman lantik Al-Walid bin Uqbah ni tuan-tuan. Sebabnya ialah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dulu ni, Sayyidina Uthman pernah lucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat hebat, sahabat besar. Kerana adalah benda-benda tertentu yang Umar tak puas hati, dia lucut jawatan. Walaupun orang tu sangat tinggi kedudukan, bukan mesti bila satu orang tu salih dia tak boleh dilucutkan jawatan langsung. Dah, bukan lagu tu. Mungkin ada benda-benda dari sudut politiknya, walaupun dia tak bersalah, tapi tak berapa kena dah dia duduk tempat tersebut, tak berapa sesuai dah pada pandangan seorang khalifah. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab zaman dia lucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dekat-dekat dia nak meninggal dunia tuan-tuan, dia pesan kepada siapa yang bakal dilantik menjadi khalifah nanti, lantik balik Sa'ad ni, supaya masyarakat faham bahawa bukan pelucutan jawatan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman tu kerana ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak, bukan sebab tersebut. Tiba-tiba tuan-tuan, bila zaman Sayyidina Uthman lantik Sa'ad, kemudian berlaku perbalahan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan seorang sahabat besar lagi, iaitu nama dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi tuan-tuan kena faham ni, perbalahan politik ni dia mesti berlaku juga kok mana pun. Tak sampai menggugurkan kelebihan orang tu, biasa benda tu tuan-tuan. Jadi bila berlaku peristiwa tu, sekali lagi Sayyidina Uthman pun gugurkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lantik saudara kandung dia tadi ni, iaitu Al-Walid bin Uqbah, saudara seibu dengan dia, di tempat tersebut kerana dia rasa Al-Walid layak, dan memang dia layak pun. Cuma Al-Walid bin Uqbah ni ada masalah tuan-tuan. Rupanya dia minum arak. Inilah yang menyebabkan timbul pertikaian terhadap dia ni. Dilantik jadi gubernur zaman Sayyidina Uthman bin Affan, tiba-tiba dia minum arak. Jadi bila dia minum arak tuan-tuan, Sayyidina Uthman tak jatuhkan apa-apa hukuman pada dia. Jadi orang duk tengok daripada luar ni, isyawat Uthman ni boleh biar. Padahal semua orang tahu dah bahawa Al-Walid bin Uqbah minum arak. Kecil ke besar tuan-tuan kesalahan yang dilakukan oleh gubernur Sayyidina Uthman ni, yang merupakan adik dia, ini antara benda-benda bibit-bibit ni orang tuduh Sayyidina Uthman menyebelahi adik sendiri, berat sebelah kalau adik tak jatuhkan hukuman. Yang ni lah yang dipertikaikan oleh orang ramai pada ketika itu, di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in yang ada pada ketika itu. Sebenarnya Sayyidina Uthman bukan tak mau jatuh lagi, tapi pada ketika itu dia tak puas hati lagi terhadap penghakiman yang dilakukan. Tak boleh bila orang kata betul itu, tak boleh.
Tapi orang ni dia akan kata macam kita zaman lah tuan-tuan, kalau kita tengok ada video pula tak, memang confirm pasal buat tak buat. Sabarlah, penghakiman dia soal lain dah. Kena berdiri di atas hujah, kena ada bukti, kena ada saksi yang memang dia yakin betul-betul, baru boleh jatuh hukuman. Sebab konsep dalam hudud ni pula tuan-tuan, kalau kita tersalah, tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, itu lebih baik lagi daripada kita tersalah, kita pergi jatuh hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Dia silap kan? Silap, dia memang salah, tapi oleh kerana penghakiman kita tersilap tang mana ni, tiba-tiba dia terlepas. Itu lagi baik daripada kalau dia tu tak salah pun, tapi pandai orang berhujah, akhirnya orang hak tak salah tu jadi salah. Itu lagi dahsyat kesalahan tersebut pada sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam jenayah hudud. Ni hudud lah, bila sebut minum arak, maka ia termasuk dalam salah satu kesalahan hudud yang akan dikenakan hukuman sebatan, tuan-tuan. Okey, sambung lagi tuan-tuan. Apa yang menghalang kamu daripada menegur Osman berkenaan saudaranya Al-Walid? Orang macam, awak tak tegur. Ramai orang bercakap mengenai apa kan? Ramai orang bercakap, tambah kita pula zaman viral ni kan, lagi susah tuan-tuan. Kira hak duk keluar kat YouTube tu, kita rasa hakim ni kalau dia tak jatuh hukum ni, teruk memang makan rasuah tuan-tuan. Tapi dalam penghakiman nak beban pembuktian ni bukan benda yang mudah, bukan benda yang senang nak jatuh hukuman. Kadang-kadang terlepas, kita rasa betul lah, tapi teknikal dan sebagainya boleh terlepas. Aku terus pergi, kata Ubaidullah, aku terus pergi untuk menemui Osman. Sehinggalah aku menemuinya semasa dia keluar untuk mengerjakan salat. Pipi tengok Osman keluar nak pergi sembahyang pada ketika itu. Aku berkata, aku mempunyai hajat untuk bertemu denganmu, iaitu untuk menasihatimu. Kau ada urusan, aku nak cakap sikit dengan kau. Beliau berkata, wahai fulan. Ma'mar, perawi hadis ni berkata, aku rasa dia berkata. Dalam riwayat tersebut, kata perawi ni, hak dia dengar daripada perawi di atas daripada dia, aku rasalah Saidina Osman kata pada masa itu, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Macam seolah-olah Osman ni tak mau dengar nasihat. Tapi itu syak daripada perawi, sama ada betul itu kata-kata daripada Saidina Osman, kita tidak dapat memastikannya. Aku pun terus beredar dan aku pulang menemui mereka yang meminta aku menasihati Osman. Jadi macam seolah-olah Saidina Osman tak mau terima lah nasihat tersebut. Tapi tuan-tuan cuba fikir tengok, masa dia nak pergi jumpa tu masa mana tuan-tuan? Kawan tu kalut nak pergi semayang. Ni pun satu benda juga kan, yang kadang-kadang tuduhan sesama kita berlaku. Ada saya dengar tuan-tuan, orang-orang hak yang berada lah, orang hak selalu bagi sumbangan dan sebagainya ni, dia kata adalah pihak ni duk memburuk-burukkan nama dia. Kata dia ni jenis kedekut, tak mau bagi sumbangan, bagi kat puak belah nu saja. Ni nak buruk orang kan. Bila kita dengar balik daripada sebelah pihak ni, dia kata memang daripada main jumpa saya. Tapi masa qamat masjid dah, masjid kan main dalam masjid, elok qamat bunyi Allahu Akbar, masa nak mangkit pun dia main dia main kalut waktu kawan tu nak pergi semayang. Lepas tu kawan tu dia nampak macam tak layan dia terus buat hukum dia ni memang jenis kedekut, tak mau bagi kat kita. Ni pun satu masalah. Lepas tu label orang selalu, masyarakat kita ni cukup cepat nak label orang. Dia ni belah nu, ni bukan belah kita. Ni masalah tuan-tuan ni kan. Tu dosa besar. Tapi masa tak betul hang buruk-burukkan orang pula. Aku pun pergi mana dia tahu mana. Tiba-tiba utusan Osman datang. Tahu-tahu dia balik dah rumah dia, tahu-tahu Saidina Osman hantar orang menjemput aku untuk menemuinya. Osman rupanya perasan, cuma masa tu tak sesuai, dia tak layanlah pada ketika itu. Tapi Saidina Osman hantar orang lain, hantar utusan dia pergi jemput sahabat tadi untuk datang menemuinya. Dia berkata, apa nasihatmu? Bila pergi jumpa, Ubaidullah pun kata, aku berkata,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dan menurunkan bersamanya kitab Al-Quran. Kamu merupakan antara orang yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu telah berhijrah sebanyak 2 kali dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta melihat petunjuk ajaran. Ini kata-kata yang menunjukkan dia nak abang, engkau ni orang yang banyak sangat kelebihan yang ada pada engkau. Orang awal masuk Islam, terima ajaran Nabi SAW, hijrah. Kalau orang lain dapat pahala hijrah sekali ya ke Madinah, Saidina Osman bukan pahala sekali hijrah, 2 kali pahala hijrah. Sekali ke Habsyah, kemudian balik, pi pula hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, 2 kali. Double pahala yang diperolehi berkenaan dengan hijrah diperolehi oleh Saidina Osman bin Affan. Ramai orang telah memperkatakan tentang keadaan Al-Walid. Barulah dia cerita. Maksud dia tu, aku nak tegur kamu tentang Al-Walid ni. Aku dengar ramai dah di luar sana tu orang duk bercakap tentang Al-Walid. Bila orang bercakap tentang Al-Walid bin Uqbah, yang buruknya nama kamu juga, sebab kamu saudara dengan dia, 2 beradik dengan dia. Seolah-olah kamu mempertahankan dia, tak menjatuhkan hukuman kepada dia. Ramai orang telah memperkatakan tentang keadaan Al-Walid. Osman berkata, dia tanya balik, kamu ni adakah kamu sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku menjawab, tidak. Aku tak adalah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni tabi'in sahaja. Telah sampai kepadaku ilmunya apa yang sampai kepada anak dara di balik tabir. Itu maknanya walaupun aku ni tidak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terjaga dan terpelihara tu, sebagaimana sampai kepada kamu juga sampai kepada aku. Dia berkata, Sayyidina Utsman kata lagi, amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Muhammad membawa kebenaran, dan aku antara orang yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya, dan aku beriman terhadap ajaran yang dibawanya. Aku berhijrah 2 kali hijrah sebagaimana yang kamu katakan itu. Aku telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbai'ah kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah menderhakainya dan mengkhianatinya sehinggalah baginda wafat. Kemudian kepada Abu Bakar sama seperti itu. Kemudian kepada Umar sama seperti itu juga. Kemudian aku dilantik menjadi khalifah. Apakah aku tidak mempunyai hak sama seperti mereka, yakni sama seperti Abu Bakar dan Umar? Aku berkata, ya, kamu memang mempunyai hak sama seperti mereka. Yang ni tuan-tuan nak beritahu apa tuan-tuan? Orang petikai Saidina Osman daripada awal lagi, orang petikai, mereka kata dia tak adil, lantik adik-beradik menjadi pemimpin, menjadi gubernur. Pada orang lain lagi, sahabat banyak lagi, dia pergi lantik siapa dia? Lantik tabi'in, orang hak yang bukan para sahabat Rasulullah SAW, dan lantik pula ganti Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang duk petikai dia. Dia kata sebenarnya itu hak sebagai seorang khalifah. Adakah mesti lantik sahabat juga tuan-tuan? Tak, bukan salah pun. Tapi orang hak nak jadi cari salah ni tuan-tuan, apa benda pun dia mesti cari nak bagi, nak kata salah juga. Jadi Osman kata hak seorang khalifah ni, dia boleh lantik siapa yang difikirkannya sesuai di sesuatu pos, selagi tak ada tanda, selagi tak ada sebarang alamat. Kalau kata kawan tu tak layak, masa aku lantik dia dulu, dia layak dah, dia layak. Jadi salahkah apa tindakan yang dilakukan oleh aku? Sebab tu tuan-tuan, orang hak petikai Saidina Osman kata dilantik adik-beradik dia apa semua ni tuan-tuan, itu semua tak betul. Rasulullah pernah lantik dah adik-beradik dia tuan-tuan. Yang Nabi hantar siapa pergi menjadi ketua dalam perang Mu'tah? Nabi lantik siapa tuan-tuan? Salah seorangnya ialah orang yang ada hubungan yang sangat rapat kepada Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi SAW. Nabi pernah lantik tak Sayyidina Ali
untuk menjadi orang yang memutuskan hukum di negara Yaman. Apa hubungan Sayyidina Ali dengan Nabi SAW? Bukan adik-beradik kan tuan-tuan? Adik-beradik lah. Salah tak pelantikan tersebut? Tak, selagi mana orang tu layak, walaupun dia adik-beradik, bukan satu kesalahan. Tak menjadi sebarang kesalahan. Syarat dia layak. Lepas tu Sayyidina Osman lantik adik dia ni, bukan satu kesalahan pun. Cuma dia mana tahu ilmu ghaib, kata kawan tu akan buat salah, satu hari nanti pergi minum arak pula dalam kehidupan dia. Hak tu di luar pengetahuan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, apa-apa cerita yang sampai kepadaku, apa cerita-cerita yang sampai kepadaku tentang kamu ini, adapun apa yang kamu sebutkan tentang hal berkenaan Al-Walid, kami, yakni sebagai sebuah kerajaan, akan mengambil tindakan terhadapnya dengan cara yang benar, insya-Allah. Kamu jangan bimbang, bukan aku tak bagi saja nak bias kepada dia, tak mau jatuhkan hukuman hudud kepada dia bila dia, tapi benda tu masih lagi dalam siasatan dan aku masih belum berpuas hati lagi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah. Kemudian habis pada itu diringkaskan oleh perawi hadis kisah ini tuan-tuan. Kemudian lepas daripada teguran disampaikan kepada dia, dia dengar bunyi kecoh sangat di luar tu, dia panggil Sayyidina Ali untuk siasat semula, buat kajian mendalam lagi tentang apa yang tuduhan yang dikenakan kepada Al-Walid bin Uqbah. Lalu dia memerintahkannya agar disebat dengan sebanyak 80 kali sebatan. Maknanya sabit confirm kesalahan dia pun dilucutkan jawatan dan dikenakan hukuman had, minum arak seperti yang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Jadi dalam persoalan ni kita kena faham, ni antara bentuk, bila kita baca 2-3 hadis kita akan nampak pemerintahan Sayyidina Osman ni 6 tahun mula dia merintah, tak ada masalah, bagus pemerintah dia, tak ada sebarang komplain. Tapi 6 tahun yang terakhir, selama 12 tahun dia merintah tu, mulalah fitnah ni satu persatu muncul di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Bahkan Abdullah bin Sabah tuan-tuan, yang memunculkan ajaran Syiah tu, lahirnya, munculnya gerakan mengangkat Sayyidina Ali ni ke tempat yang sangat tinggi ni, muncul di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi zaman dia ni Nabi dah habaq dah, zaman ujian, zaman Allah Subhanahu wa taala akan uji umat Islam sehingga umat Islam berpecah belah pada ketika itu. Akhirnya Sayyidina Uthman mati terbunuh di dalam rumah dia, dan bermula daripada tu tuan-tuan, fitnah ni tak terpadam lagi sampailah zaman Yazid, zaman Sayyidina Hasan bin Ali, dia serah kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, barulah umat Islam bersatu kembali pada zaman tersebut. Jadi saya ingat tuan-tuan, cukuplah kuliah kita sekadar itu malam ni. InsyaAllah dalam kuliah kita yang seterusnya saya nak sebut sikit berkenaan dengan biodata Sayyidina Uthman bin Affan, supaya kita tahu lebih mendalam, mengenali lebih mendalam tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhu Sayyidina Uthman bin Affan, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang kurang dan lemah itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.